Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الحمد لله. Muslimin dan Allah, kami pernah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan perniagaan sama-sama dirizkikan kita hadir di masjid kita yang mulia, sama-sama dirizkikan kita seluruh jemaah, sama-sama dirizkikan berkumpul keluarga dan majlis ilmu. Sesungguhnya syukur kepada Allah masih lagi berluang untuk teruskan pengajian kita. Banyak hadis kita dari kitab As-Salihin Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berkuliah pada pagi ini. Dan sebelum ni katanya hak lepas ada masa, tapi pasal hari apa? Kenapa bagi masa? Ada yang perempuan di kami bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih berada di bab al-amru bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. Bab perintah menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk hadis kita yang nomor 165. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaysin asabat arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilat al-ma' fa'anbatat al-kala wal 'ashba al-kathir wa kana minha ajadib amsakat al-ma' fanafa'a Allah biha an-nas فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلأ فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Maksud itu daripada Abu Musa, daripadanya juga ni bermaksud daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau hadis yang sebelum ni yang kita baca, Imam Nawawi kata daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Maknanya bila dia kata daripadanya juga, bermakna hak lepas lah. Tapi cuma ni kita baca pasal sebulan yang lepas, jadi kita tak ingat siapa lah. Maksudnya sahabat yang sama yang meriwayatkan hadis ni, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bandingan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan aku membawanya adalah seperti hujan yang menimpa bumi. Sebahagian bumi sebahagiannya yakni bumi yang baik yang menerima air,
lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang melata ataupun dengan banyaknya. Dan sebahagiannya bumi tadi keras dan menampung air, maka Allah memberi manfaat dengannya kepada manusia, lalu mereka dapat minum daripadanya dan menyiram serta menanam. Ada pula hujan yang menimpa bumi yang lain, yang hanya merupakan tanah rata, yang tidak dapat menyerap air dan tidak dapat pula menumbuhkan rumput. Yang demikian itu adalah perumpamaan orang yang pandai, yakni faham dalam agama dan memberi manfaat kepada apa yang Allah putuskan aku membawanya. Orang itu pun mengetahui dan mengajar orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepala, yakni tidak menghiraukan dan tidak menerima petunjuk Allah yang diutuskan aku membawanya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Betul dan tidak nanti Allah Nabi nak cerita Nabi SAW dia buat bandingan bahawa sejak apa yang dia sampaikan daripada ilmu, daripada petunjuk yang Nabi dapat, ajaran agama yang Nabi dapat, ajaran agama yang Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sampaikan kepada orang selepasnya. Dalam ramai-ramai orang yang dapat ilmu Nabi, dalam banyak-banyak ilmu yang Nabi sampaikan, Nabi umpamakan dia sebagai hujan. Jadi hujan ini menimpa 3 golongan. Ilmu Nabi ini dia sampai kepada 3 golongan lebih kurang. Sampai kepada 3 golongan. Nabi umpamakan dia sebagai hujan. Hujan ni ilmu Nabi. Jadi dia sampai ke 3 golongan, dan 3 golongan tu ada Nabi sebut dalam hadis. Golongan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Daripada yang menerima hujan tadi, ada satu golongan, golongan yang baik, ataupun bumi yang baik. Apa kata Nabi? Qabilatil ma fa ambatatil kala wal ushbal kathir. Bumi yang pertama ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menampung air, dia menerima air, dia menyerap air, dan dia menumpuhkan tumbuhan dan juga rumput yang banyak. Dan manusia mengambil manfaat daripadanya. Tumbuhan ambil manfaat daripadanya. Tumbuhan baru tumbuh, binatang makan padanya. Semua boleh buat. Bila bumi itu subur, dia menyerap air, semua benda boleh buat atasnya. Ini golongan pertama. Golongan kedua kata Nabi, wa kana minha ajali. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang keras, ajali. Amsakatil ma, dia menanggung air. Dia menanggung air. Nafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqu wa zara'u. Allah memberi manfaat daripadanya kepada manusia dengan cara manusia ambil air tadi, manusia minum, manusia bercucuk tanam dengan dia, siram pokok dengan dia dan sebagainya. Yang kedua ni kata Nabi SAW, ajadi, tanah tu keras, dia menanggung air, dia tak menyerap air. Tanah yang menanggung air ni, dia tak serap air, dia tak menumbuhkan pokok, dia tak menumbuhkan rumput. Cuma manusia kena pandai ambil manfaat dia. Ambil apa? Ambil air yang bertanggung tadi, guna air tadi. Yang pertama tadi apa? Tak payah dah ambil air, dia memang serap, dia tumbuhkan pokok, dia tumbuhkan rumput. Manusia boleh makan buah, binatang boleh makan pokok dia, binatang boleh makan rumput, tanah dia nak tanam apa pun boleh. Dia bagi manfaat kepada semua. Yang kedua tadi tuan-tuan, dia tak bagi manfaat kepada semua, tapi orang kena ambil manfaat daripadanya sebab dia menanggung air. Air itu perlu dia ambil. Ini golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua. Wa asabat ta'ifatan minha ukhra, dan air hujan tadi jatuh atas kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga kata Nabi, wa hiya qi'an
la tumsiku ma'a wa la tumbitul kala'a, iaitu tanah Ki'an, bumi yang lain yang hanya merupakan tanah rata, tanah yang tak menanggung air dan tanah yang tak menumpuhkan tanaman. Hujan turun, air lalu je, air pun dia tak tahan, orang tak boleh ambil air, dan dia pun tak boleh nak bagi subur tanaman, bumi tak boleh serap air. Jadi kata Nabi SAW, fadzalika mathalu man faqaha fid din. Dan demikianlah perumpamaan bagi orang yang faqaha fid din, orang yang memahami agama, yang sangat memahami agama. Wa nafa'a biha wa nafa'a bima ba'athani Allah bihi. Dan manusia mengambil manfaat ataupun dia memberi manfaat atas apa yang aku diutuskan dengannya, yakni maksudnya, dan manusia boleh ambil manfaat daripadanya. Tuan-tuan, 3 perumpamaan ni Nabi SAW dah mengajar kepada kita. Dia kata ilmu yang dia sampaikan, petunjuk yang dia bawa kepada umatnya akan dapat kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia kata seperti tanah yang subur, dia serap air, dia tumbuhkan pokok, tumbuhkan rumput. Golongan ini tuan-tuan, iaitulah golongan orang yang sangat faham agama, orang berilmu dan orang boleh ambil manfaat daripadanya. Itu perumpamaan tanah subur, tanah yang menyerap air, tanah yang menumbuhkan pokok-pokok dan juga rumput tadi. Perumpamannya orang yang faham agama dan boleh memberi manfaat dengan kefahamannya kepada orang lain. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ini golongan yang terbaik. Ini golongan yang terbaik daripada yang menerima ajaran Nabi SAW. Dan kita golongan mana tuan-tuan? Kita tengok sampai 3 tuan-tuan. Golongan kedua, Nabi kata dia turun kepada satu bumi yang keras dan menanggung air. Dia menanggung air tapi dia tak menumbuhkan pokok. Manusia kena ambil air, kena cedok, kena pergi siram. Binatang boleh mari minum kat situ, ataupun manusia ambil air tu bagi minum binatang. Dia tak memberi manfaat, tapi orang boleh ambil manfaat daripada dia. Manfaat dia hak tu je dah. Yang ni dikatakan orang yang belajar, orang yang faham agama, orang yang menghafaz Al-Quran dan sebagainya, tetapi dia tak berjaya, dia tak berdaya, dia tak mampu bagi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Orang hanya boleh manfaat sebahagian, tak sama dengan yang pertama tadi. Boleh ambil manfaat tapi tak banyak. Yang ini dikatakan dia sendiri tak berapa faham apa yang dia dapat. Boleh ambil manfaat tentang kelebihan yang dia tahu itu saja. Yang ini contohnya orang yang hafal Quran, orang yang pandai baca Quran. Sekadar kita ambil manfaat daripada bacaan Quran dia, sekadar kita boleh ambil manfaat daripada keelokan bacaan Al-Qurannya. Contohnya seorang imam, dia hafal Quran, kita boleh ambil bacaan dia, kita boleh ikut dia, belakang dia kita boleh ikut sembahyang, kita perlukan dia sebagai imam. Tapi dia sendiri tak boleh nak menguraikan apa yang dia baca. Ada manfaat tak? Ada, tapi tak sama dengan golongan pertama. Dia hafal Quran, dia faham Quran, dia boleh guna Quran dan dia boleh sebarkan Quran untuk orang lain. Tak sama. Ini perumpamaan yang kedua. Dan perumpamaan yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang tak peduli, yang tak ambil tahu, yang tak ambil tahu. Kena je hujan tu, serap air pun tidak, tumbuh pokok pun tidak, orang datang ambil air kat dia pun tidak. Yang ni orang yang tak peduli tentang ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada 3 perumpamaan tu, sudah pasti perumpamaan yang pertama itu adalah yang terbaik. Allah kata dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat martabat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa manfaat. Kenapa? Kerana manfaat yang pertama, kerana dia boleh sebarkan manfaat itu untuk orang lain lagi. Adapun orang yang beramal, hanya dia boleh beramal untuk dirinya sahaja, tapi tak dapat manfaat untuk orang lain. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kata Allah juga, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah memuji orang yang ada ilmu,
Allah memuji orang yang boleh sampai ilmu pada orang. Allah memuji orang yang boleh bagi manfaat, mengajar pada orang, memberi kefahaman kepada orang. Allah menetapkan golongan yang tinggi. Contoh ayat yang selalu kita baca, Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Apa maksud dia? Maksud dia apa tuan? Maksud dia Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi tuan-tuan, yang pertama yang menyaksikan Allah itu Tuhan ialah Allah sendiri. Kita dah baca ayat ni lama dah tuan-tuan, betul tak? Syahidallahu annahu, baca wirid masa solat. Jadi tuan-tuan, alangkah bagus kalau kita tahu makna yang kita baca. Alangkah bagus kalau kita tahu makna dan kita boleh bagi tahu ke orang. Tapi nak buat macam mana? Memang Nabi pun kata gitu. Ada orang yang boleh faham, belajar boleh faham, dia beramal untuk diri dia dan dia bagi tahu ke orang untuk manfaat orang lain. Tapi Nabi kata juga ada orang dia boleh faham, dia boleh beramal, tapi dia tak boleh bagi manfaat untuk orang lain. Kan? Nak buat macam mana? Memang ada macam tu. Kalau semua orang alim, takkan jadilah orang yang nak belajar. Kalau semua orang jadi doktor, siapa nak jadi pesakit pun kata betul tak? Kalau semua orang jadi imam, siapa nak jadi makmum? Jadi fitrah dunia ni memang macam tu. Dia ada yang up, ada yang down. Dia ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Semua benda macam tu. Termasuklah dari segi ilmu, dari segi amal dan sebagainya. Jadi Allah puji orang berilmu lagi dalam Quran. Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah lah yang pertama yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi kalau orang tanya siapa yang mula-mula declare Allah itu Tuhan? Siapa? Allah sendiri. Allah yang bersaksi Dia Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua siapa bersaksi? Wal malaikatu. Yang kedua yang menyaksikan, yang bersaksi apa? Yang declare, yang mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan ialah malaikat. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilm. Dan orang yang memiliki ilmu. Jadi kata ulama, ayat ni Allah dah menyatakan kedudukan tinggi orang yang mempunyai ilmu dan orang yang boleh memanfaatkan ilmu itu kepada orang lain. Sebab apa? Sebab Allah gandingkan persaksian Allah, persaksian malaikat dengan persaksian orang berilmu tadi. Maknanya Allah letak kedudukan tinggi tadi. Kan Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang berilmu itu. Salah satu Allah nak tunjuk dia angkat, dia sebut kesaksian tadi bersama penyaksian Allah, penyaksian malaikat dan penyaksian mereka, iaitu orang-orang yang berilmu tadi. Jadi nak menunjukkan kedudukan dia tinggi orang berilmu. Sebab apa? Sebab dia boleh faham dan dia boleh memahamkan orang lain. Memahamkan orang lain. Dan yang kedua baik juga. Yang kedua yang kita kata tadi baik juga. Orang yang boleh belajar, dia faham, dia boleh beramal, tapi hanya sedikit dia manfaat untuk orang lain. Yang kita contohkan tadi, orang yang boleh baca hadis, dia mendengarkan hadis. Orang boleh baca Quran, dia mendengarkan Quran. Orang boleh baca Quran, dia menjadi imam dan sebagainya. Boleh orang ambil manfaat. Tetapi dia tak boleh sebarkan manfaat untuk orang lain. Tapi alhamdulillah ada juga. Jangan kita jadi yang ketiga, yang kita beramal pun tak boleh, apalagi kita nak menyebarkan kepada orang lain. Ini tak boleh. Yang ini kita tak nak paling boleh. Jadi tuan-tuan, walau bagaimanapun yang banyaknya golongan yang ketiga, yang banyaknya golongan yang ketiga, dia tak faham dan dia tak ambil tahu langsung. Kalau boleh kita kena up sikit daripada golongan ni. Kita kena atas sikit, jangan tak tahu langsung. Bagi tahu sekurang-kurangnya kita dapat manfaatkan diri kita sendiri, sekurang-kurangnya kita manfaatkan untuk orang yang sekitar kita saja. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kan tetapi tiga-tiga golongan ni ada ujian baginya. Tiga-tiga golongan ni ada ujian baginya. Orang berilmu paling kuat ujian dia. Ujian dia nak kena sampaikan kepada orang. Ujian dia nak kena sampaikan yang betul kepada orang. Macam saya selalu sebut tuan-tuan, dalam bab beramal dengan sunnah, dalam bab beramal dengan hadis-hadis Nabi, dalam bab yang kita baca ni berpegang dengan sunnah, memelihara sunnah,
seorang yang berilmu dia kena ikhlas menyampaikan ilmu dan dia kena sampaikan ilmu sebagaimana Nabi nak dia sampaikan. Dia tak boleh kona-kona tuan-tuan. Dia tak boleh kona-kona. Dia kena sampaikan ilmu yang betul. Ilmu yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kena sampaikan betul-betul. Ada orang dia sampai ilmu banyak sangat dia kona-kona. Dia tak boleh. Kena bagi kefahaman yang betul dengan daripada kefahaman kita tu kena bagi ke masyarakat seperti mana yang Nabi, seperti mana yang Allah nak. Macam kita punya slogan, kita beramal seperti Allah nak, bukan seperti mana kita nak. Maka kita kena sampaikan seperti mana Allah nak. Kita kena sampaikan seperti mana Allah nak. Yang kedua tentang ujian orang berilmu ni ialah ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Dalam satu hadis yang panjang tuan, mungkin saya pernah sebut sebelum ni, Nabi kata awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Awal-awal hamba-hamba yang akan dihisab di hadapan Allah di hari kiamat nanti, siapa dia? Ada beberapa golongan. Hak pertama Nabi kata orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan dia kepada Allah fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Allah sebut tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat dia. Dan dia kata ya. Dia mengaku dengan nikmat. Kata Allah tanya. Allah tanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku bagikan kepada kamu? Dia kata qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sehingga aku gugur mati syahid. Allah kata apa kat dia? Kadzabta. Kamu bohong. Di dunia semua orang kata fulan syahid. Di dunia orang urus sekali macam syahid. Di dunia orang culang dia, orang kata dia pemberani, orang kata dia syahid, berjuang untuk agama dan sebagainya. Tapi di akhirat dia kata ke Allah, aku berjuang kerana-Mu sampai aku mati syahid. Tapi Allah kata kadzabta. Kamu bohong. Qatalta liyuqal annaka jari. Kamu dulu berperang bukan sebab kamu ikhlas, tapi kamu nak kamu dikatakan berwira. Nak kamu ini dikatakan berani dan sebagainya. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Dicampak diseret atas mukanya hingga dia dicampak ke dalam neraka. Di dunia orang kata dia syahid. Satu lagi orang yang berharta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut daripada nikmat-nikmat yang Allah bagi dan dia mengaku. Allah tanya apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku berikan tu? Dia kata tidak ada jalan yang aku nampak aku boleh manfaatkan hartaku, aku boleh manfaatkan orang dengan hartaku, melainkan aku akan sedekah di jalan tersebut. Allah katakan data, kamu bohong juga. Kamu bohong juga. Tapi kamu buat untuk dikatakan fulan pemurah, fulan baik dan sebagainya. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim, kata Nabi. Orang alim. Yang belajar Quran dan mengajarnya. Belajar Quran dan mengajarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut nikmat-nikmat yang Allah bagi kat dia dan dia pun mengaku. Allah kata apa yang kamu bagi? Dengan nikmat apa kamu manfaatkan orang lain? Dia kata aku belajar dan aku mengajar kerana ya Allah. Allah kata kadzabta. Kamu bohong. Kamu belajar, kamu mengajar supaya dikatakan aliman. Supaya kamu dipanggil alim. Supaya kamu diangkat sebagai orang yang tahu itu dan ini. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Diseret atas mukanya sehingga dia dicampak ke dalam neraka. Ada riwayat lain dia kata ahli Quran. Ahli Quran. Allah tanya, apa yang kamu buat? Aku belajar dan mengajar Quran kerana-Mu. Tapi Allah bila dia jawab aku mengajar dan mengajar kerana-Mu, kata Allah kamu bohong, kadzabta. Kamu buat supaya dikatakan kamu ini qari, orang yang pandai baca Quran, orang yang mahir Quran, supaya dikatakan ikhlas tak ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ujian bagi orang yang alim. Ujian bagi orang yang alim. Walau bagaimanapun, kalau orang alim itu ikhlas ke hati,
Kalau orang alim itu berjuang demi untuk kebaikan umat, dialah di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi letak tadi. Nabi letak di tempat yang pertama daripada 3 golongan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perumpamaan orang yang menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, orang alim dan mampu manfaatkan untuk orang lain. Yang kedua, orang sekadar belajar hanya untuk dia sahaja, dia boleh, dan orang ambil sikit saja manfaat. Dan yang ketiga, yang tak ada apa, dia pun tak boleh buat, orang langsung tak boleh manfaat pada dia. Okay, jadi kita kena tengok kita di mana sebenarnya. Jadi kita sentiasa kena baiki diri kita, nak keluar daripada golongan ketiga sekurang-kurangnya jadi golongan yang kedua. Dan moga-moga kita mampu capai golongan yang pertama, tuan-tuan. Tuan, kita pergi satu lagi hadis. Satu lagi hadis. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kata an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب وفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بهجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dan kamu adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api, lalu belalang dan kupu-kupu jatuh ke dalam api tersebut. Sedangkan lelaki itu berusaha mencegah binatang tersebut supaya tidak masuk ke dalamnya. Aku memegang tali pinggang aku dan menghalang kamu sekalian daripada masuk ke neraka, sedangkan kamu terlepas daripada tanganku. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata perumpamaan aku seperti mana seorang lelaki yang memasang api. Pasang api, hidupkan api. Bila dipasang api, datanglah belalang, datanglah kupu-kupu, datanglah serangga. Dia nak urung api tadi, nak ambil. Dia nampak terang juga. Tapi dia kata Nabi perumpamaan dia seperti mana orang yang mencegah belalang, kupu-kupu tadi, serangga tadi daripada masuk ke api tadi. Nabi kata aku pegang tali pinggang aku, ataupun tali ikat pinggang, tali pinggang dia kata janadi. Untuk apa? Untuk halang serangga-serangga tadi masuk ke dalam api tadi. Tidak masuk ke dalam api tadi. Nabi pegang tangan kita, Nabi kata perumpamaannya. Tapi kita melepaskan tangan dan kita termasuk dalam. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maksudnya Nabi SAW dia sangat sayang umat dia. Yang pertama, perumpamaan api ialah kesalahan, neraka. Perumpamaan serangga, belalang tu takut kita masuk dalam neraka. Nabi SAW dia cuba halang serangga tadi. Dia kata perumpamaan tu dia cuba halang kita daripada terbakar kena api tadi. Jadi segala apa yang Nabi bawa, petunjuk yang Nabi bawa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, petunjuk yang Nabi bawa semua tu ialah untuk menghalang kita daripada masuk neraka. Jadi Nabi sendiri, batang tubuh Nabi, perbuatan Nabi, sabdaan Nabi ialah untuk mengelak jatuh daripada api yang Nabi umpamakan tadi. Kalau kita tu belalang, segala apa yang ada pada Nabi, segala apa yang Nabi ajar merupakan penghalang daripada kita jatuh ke neraka tersebut. Jadi itu kan yang dirahmati Allah. Nabi kata aku cuba halang kamu masuk dengan kain pengikat pinggang dan pengikat seluar dia. Mana macam tali pinggang, macam kain dia ikat kat pinggang. Nabi cuba halang serangga tadi masuk. Tapi banyak juga yang masuk. Nabi kata aku pegang tangan kamu supaya kamu tak jatuh ke dalamnya. Tapi kamu melepaskan tangan aku, kata Nabi SAW. Faham tak kita masuk hari ini? Maksudnya dia suruh kita pegang dengan sunnah kuat-kuat. Kalau bila kita pegang dengan sunnah yang Nabi bawa,
benda itu mencegah kita daripada neraka. Nabi kata, aku cuba pegang, tapi banyak di kalangan kamu yang melepaskan benda itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pilih yang lain daripada yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu maksudnya. Dan benda itu selamat, tuan-tuan. Nabi bagi perumpamaan di sini tak selamat. Nabi bagi kata tak selamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara pertama yang menyelamatkan kita daripada neraka ialah ajaran Nabi yang betul-betul hakiki, ajaran Nabi yang betul-betul tulen daripada dia. Sebab tu Nabi SAW dipuji para sahabat. Nabi puji para sahabat. Nabi puji para sahabat dan Nabi kata, "Dewan ni kamu tak akan sama amalan kamu dengan para sahabat. Tak akan sama." Hak kita baca hadis itu, Nabi kata, "La tasubbu ashabi." Jangan kamu cerca, jangan kamu celah sahabatku, Nabi kata. "Fa innakum law anfaqtum misla Uhudin dhahaba." Kalaulah kamu semua ni berinfakkan seperti mana gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha muddatihim wala nasifah. Tak akan sama dengan secupak yang sahabat bagi, tak akan sama dengan separuh cupak yang sahabat bagi. Tak akan sama. Kita sedekah sebesar gunung, sahabat sedekah satu cupak je. Bahkan separuh je cupak yang sahabat sedekahkan, tak akan sama. Kita tak dapat mengatasi yang sikit tu. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama, kerana mereka paling faham agama. Dia paling faham Nabi nak macam mana. Dia itulah yang Allah nak macam mana. Sebab tu kita kata Nabi bawa kepada kita yang Allah nak kita buat. Nabi bawa kepada kita apa yang Allah nak kita buat. Sebab tu Nabi selalu pesan. Nabi selalu pesan. Nabi contoh dalam beribadah kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Sebab apa? Nak bentuk serupa dengan Nabi. Kenapa nak serupa dengan Nabi? Kerana yang Nabi tadilah yang paling tepat. Dan yang paling tepat itulah jaga kita takut terbakar tadi. Nabi kata, "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripadaku tentang manasik. Manasik ni sebenarnya ibadah, tapi kita khususkan pada haji. "Khudhu anni manasikakum." Kita baca, "Inna salati wa nusuki." Sungguh solatku dan ibadahku. Nusuk, manasik, benda yang sama tu. Nabi kata, "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripadaku cara kamu beribadah, cara kamu buat haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin orang kata kat kita, "Tapi ustaz, banyak ke haji yang orang nak buat?" Tak banyak tuan-tuan, haji satu je. Bila tuan-tuan tengok pelaksanaan secara di ground dia, tuan-tuan di tempat dia, tuan-tuan akan tengok tawaf saja berapa jenis orang tawaf, tidak? Zikir, berpuluh-puluh zikir orang baca tuan-tuan. Masa nak sa'i, contohnya satu sunnah ketika kita nak bersa'i tuan-tuan, ketika mana kita nak mendaki ke Bukit Safa tuan-tuan, kita akan baca, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima." Sampai akhir ayat. Kita baca ayat ni masa mana tuan-tuan? Masa kita nak panjat Bukit Safa untuk kita memulakan sa'i. Betul tak kita baca? "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Dan itu sunnah yang Nabi ajar. Tak apa, sunnahnya di situ. Tapi tuan-tuan tengok masa sa'i sahaja. Tuan-tuan tengok sepanjang sa'i orang dah berulang baca ayat tu. "Inna Safa", belakang berikut, "Inna Safa wal Marwata berikut." Sampai mana? Sampai hujung, sampai ke Marwah semua tu. Lepas tu dia ulang zikir lain. Lepas tu ulang balik, "Inna Safa wal Marwata." Nabi tak suruh baca sepanjang kita sa'i. Nabi tak suruh kita baca sepanjang sa'i. Nabi suruh baca ketika kita nak mendaki Bukit Safa ayat tu. Sekali je. Tapi ada orang yang tak setuju, dia kata, "Apa masalah ni baca ayat Quran?" Memang baca ayat Quran. Tapi ayat Quran tu Nabi kata baca di mana? Baca masa nada, itulah tempatnya. Itulah tempatnya. Ada setengah orang dia faham macam ni. Bila mana dia Quran, bila mana dia ibadah, boleh guna di mana-mana pun. Contoh nak sepeda lampu masa korban dulu ni, dia baca selawat sebanyak-banyak selawat. Tentang selawat memang sunat, tapi di situ ke selawat? Di situ ke selawat? Nabi ajar ke selawat masa nak sembelih? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau kita baca hadis Nabi sembelih kibas masa korban dia,
Nabi baringkan binatang tu atas rusuk kiri dia. Nabi menghadapkan dia ke kiblat. Nabi letak kaki Nabi atas lambung kanan dia. Nabi pegang dengan tangan kiri dia. Sahabat kata sama wa kabbara. Nabi bismillah dan bertakbir. Dan Nabi kata apa? Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Lain riwayat Nabi kata Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ada Nabi kata Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu Nabi baca ketika sembahyang. Kita dengar selawatnya Allahumma shalli. Selawat memang sunat tapi bukan di situ. Tapi bukan di situ. Ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya dah cerita benda ni. Ibnu Umar ketika mana seorang sahabat dia bersin, sahabat dia kata alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah, lepas dia bersin dia kata wassalatu ala rasulillah, dia sambung dengan selawat. Ibnu Umar cakap macam tu. Sebab apa dia kata? Bila dia kata kenapa kamu selawat? Dia kata selawat tak boleh. Tak boleh kata Ibnu Umar. Sebab Nabi dah ajar dia bila bersin sebut apa? Bila bersin sebut apa? Nabi dia hanya sebut alhamdulillah. Orang yang dengar sebut yarhamkallah. Tak payah tambah qul huwallahu ahad pun tak payah tambah. Sebab dia dah ada di situ. Kalau kita nak ikut boleh tuan-tuan, kita bersin alhamdulillah, kita qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul tak? Kalau nak ikut semua ibadah letak di tempat mana-mana kita suka, boleh dia tambah qul huwallah. Tapi adakah itu pattern yang Nabi bawa? Dah. Bukan itu pattern yang Nabi bawa. Jadi Ibnu Umar tegur bila orang tambah selawat di situ. Selawat bagus dah tuan-tuan. Bagus di tempat dia. Tapi kalau kita bawa ke tempat yang lain, boleh tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, sebab itu kena letak di tempat dia. Jadi kita kata tadi ayat inna safa wal marwah tadi. Sekali je masa dah mendaki dia. Tapi kita tengok bermacam. Itu yang mau baca di situ. Dia baca tempat lain lagi banyak. Jadi kita kata haji itu sama, tapi praktikal dia macam-macam ragam, macam-macam cara dia. Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi kata khudhu anni manasikakum, buat cara aku, ambil daripada aku apa yang aku ajar pasal haji kamu. Mungkin ada orang petikai lagi, ada orang sebut lagi orang tersebut. Tapi ustaz, bukankah Nabi haji sekali? Tapi haji ada 3 jenis. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Kalau tak ada beza dengan Nabi, Nabi sendiri buat haji yang mana? Kan? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam jenis-jenis haji, Nabi SAW bagi option kepada para sahabat. Siapa yang bawa binatang, maka dia buat macam ni dulu, dia buat umrah dulu, dia buat macam ni dulu. Itu haji apa? Siapa tak bawa binatang, dia terus berihram, dia terus niat haji gini. Dia buat tawaf dulu masa masuk, bukan tawaf apa? Bukan tawaf umrah dan sebagainya. Nabi ajar satu-satu. Nabi bagi option. Siapa ada binatang ternakan, dia buat sekian macam. Siapa tak budak, sekian macam. Siapa nak gabung haji dengan umrah, sekian macam. Yang ni semua Nabi sebut buat. Hak 3 ni 3 ada. Walaupun Nabi buat satu haji je. Ada ulama kata Nabi buat qiran, ada ulama kata Nabi buat ifrad. Kan? Tapi Nabi sebut selepas Nabi kata, kalau aku tahu apa yang berlalu dah, kalau aku tahu apa yang akan datang, nescaya aku akan buat sekian. Dia akan buat macam haji tamattu', dia kata. Jadi setengah ulama kata haji tamattu' paling bagus, mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i sebab Nabi sendiri buat haji ifrad. Mazhab Syafi'i kata haji ifrad paling bagus. Tapi ketiga-tiga ni ada sahabat buat. Kenapa sahabat buat? Nabi ajar. Siapa yang keadaan dia macam ni, dia buat ifrad. Siapa keadaan macam ni, dia buat tamattu'. Siapa keadaan macam ni, dia buat qiran. Semua Nabi endorse, semua Nabi ajar. Jadi ada masalah tak? Tu sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi lah tiga-tiga tu. Yang tu perbezaan kerana Nabi yang bagi option 3 tu. Ada pun perbezaan yang kita tambah dan sebagainya, yang tu yang menyalahi sunnah. Yang Nabi kata, aku pegang tangan kamu supaya kamu tak terlepas daripada cara aku. Tapi kamu nak pilih juga cara lain. Kamu nak pilih juga cara lain. Serupa juga bab lain tuan-tuan. Bila ada yang Nabi dah ajar untuk kita, Nabi letak satu panduan, batu asas untuk kita ikut, maka kita pegang yang kita pegang yang. Tengok Al-Quran, tengok sunnah Nabi, tengok orang ulama-ulama kita yang muktabar, ulama mazhab yang memudahkan kita, maka kita ikut atas dasar tersebut. Jangan kita tambah yang pelik-pelik, jangan kita tambah bagi hilang rupa agama. Kita tengok hari ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran,
Allah sebut dalam bab zikir, Allah kata wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya wa duna al-jahra min al-qawl. Ingatlah, zikirlah kamu dalam diri kamu, ingatlah Tuhan kamu, berzikirlah. Tadarruan, dengan rasa rendah diri, dengan bersunyi-sunyi, wa duna al-jahra min al-qawl, dan tidak memukir-mukir. Tuan-tuan, zikir dengan rendah diri, zikir dengan merendah suara, zikir dengan tak mukir-mukir. Ini asal zikir. Tidak? Ini asal zikir. Rasa tadarru, rasa rendah diri. Tidak memukir-mukir suara dan zikir dalam bersunyi. Ini yang asal. Tapi tuan tengok apa zikir yang ada hari ini? Tidak? Zikir melompat, zikir menjerit, tidak? Semua dah ada. Bila kita kata dia kata tak ada masalah. Sebab dah sampai, hati tu dah sampai terloncat-loncat seronok sangat. Tuan-tuan, siapa yang berzikir paling sampai, paling feel sekali siapa berzikir? Nabi paling tahu maksud zikir. Nabi paling tahu kaedah zikir. Ada tak Nabi sampai terlompat? Ada tak kita baca hadis sampai terlompat? Ada orang kata, tapi ustaz, kita tak jumpa hadis ada banyak. Hadis ada, tapi kita jumpa hadis Nabi zikir pelan. Kita jumpa hadis Nabi suruh dia, kita jumpa hadis Nabi suruh rasa rendah diri, suruh rendah khusus. Kita jumpa ada hadis, jumpa. Mana bila kita jumpa hadis itu yang Nabi dah. Jangan kita kata, oh, tak jumpa hadis, tak semestinya tak ada. Tentu dia tak akan jadi kontradik. Kalau Nabi dah sebut zikir tu cara dia macam A, kita temukan ada zikir cara B. Tapi kita tak jumpa. Tak, Nabi dah sebut cara A. Jelas dah tuan-tuan? Contoh kita takbir, sahabat menceritakan Nabi angkat takbir, hadwa mankibai, hadwa uzunai. Ada Nabi takbir tinggi tara bahu, ada tara telinga dan sebagainya. Ada orang takbir macam ni, Allahu Akbar. Kita kata dalam hadis ada telinga, ada bahu. Tapi dia tak ada yang macam dia berkata, kita tak jumpa hadis tu. Mungkin ada tapi kita tak jumpa. Mungkin ada tapi sahabat tak riwayat. Jangan cari yang tak ada. Kita dah jumpa dah hadis Nabi angkat setara bahu dan setara telinga, jumpa dah. Tiba-tiba kita kata, mungkin Nabi tak angkat tapi tak jumpa hadis. Kalau buat berdalil dengan yang tak ada, boleh tak tuan-tuan? Boleh tak berdalil dengan yang tak ada? Tak ada. Dalil yang ada bukan dalil yang tak ada. Tuan-tuan boleh pergi mahkamah, tak ada bukti itu kita kata, tapi mungkin ada, kita tak jumpa. Sorry, nak terima kalau kita kata macam tu. Kita nak bukti yang ada. Tapi sekarang ni macam itulah orang bawa. Ada dia berkata, mungkin ada tapi kita tak jumpa. Tapi masalah kita dah jumpa ni. Kita dah jumpa yang bertentangan dengan yang disangka. Faham tak tuan-tuan maksud saya? Kalau kita jumpa cara A, tak perlu kita buat cara B dengan kata tak ada larangan, tak ada, mungkin ada di sana. Tak boleh macam tu. Kalau ikut Imam Syafi'i, tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh ulama. Semua dah terkumpul, semua dah ada. Cuma diteruskan. Bahkan kata ulama, Allah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata semua kami turunkan Quran dan kami juga akan menjaganya, termasuk Al-Quran, termasuklah penerang kepada Al-Quran, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah janji pelihara Quran, pelihara sunnah Nabi yang menerang Quran sampai akhir zaman. Jadi kita jangan kata mungkin hadis itu tak terkumpul. Dan mungkin tak ada, kita pun tak tahu, tak payah buat yang ada dalam hadis. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi kata hadis yang dia bagi, hadis yang dia ajar, agama yang dia sampaikan, umpama dia pegang tangan kita kalau kita ikut. Kalau kita tak nak ikut, umpama kita lepaskan dari pegangan dia, kita ikut yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah bab Imam Nawawi bawa ni untuk apa? Untuk kita sedar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi akhirnya tuan-tuan, dah lebih video syukur ni, kita tengok 40 minit dekat. Tuan-tuan, akhirnya untuk kesimpulannya, kenapa kita perlu kepada benar-benar sunnah, kepada benar-benar ajaran Nabi yang pure ni tuan-tuan, yang tulen ni tuan-tuan. Kerana benda yang paling penting kita kembali kepada syahadah kita yang kita declare, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau abduhu wa rasuluh. Nabi lah penyampai risalah Allah, iaitu Allah, kita janji nak sembah Allah. Dan cara nak sembah Allah, kita kata Muhammad lah yang bawa risalah. Risalah tu apa? Syariat yang kita guna, cara yang kita guna untuk sembah Allah tersebut.
Sebab tu Nabi kata yang dia bawa itulah yang Allah nak. Yang dia bawa itulah yang dia seolah-olah pegang tangan kita dengan benda tu. Kalau kita lepaskan, maka kita lepas daripada yang Allah nak tersebut. Ingat, yang Nabi bawa itulah yang Allah nak. Dan kita beribadah, kita beragama seperti mana yang Allah nak, bukan seperti mana yang hawa nafsu kita nak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu di sini insya-Allah, dan insya-Allah kita akan sambung hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-167 pada bulan kita yang akan datang. Ya tuan-tuan, kalau ikut dalam roster saya esok ada kuliah pagi kan, tapi saya nak beritahu siap saya tak ada esok. Esok saya tak ada. Saya nak ke luar kawasan sikit lah. Saya nak ke luar kawasan nak ziarah saudara yang sakit. Esok saya tak ada betul. Jadi insyaAllah kita sambung lain kali lah kuliah bulan depan insyaAllah. Jadi sekarang tuan-tuan, untuk terdapat pahaman, untuk terdapat nama ilmu dan pengetahuan, Allah punya akan pahala yang berat memizan sampai kita di akhirat nanti. Sekarang ini tuan-tuan, mohon maaf pada kesilapan dan kekurangan yang baik dari Allah. Saya lemah dan kelemahan diri saya sendiri. Sekian aku qauli